Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, mari sama-sama kita terus mengucapkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi diberi kesempatan, kita masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk sama-sama meneruskan kehidupan, dan alhamdulillah sampailah ke saat ini kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah juga untuk kita berada sekali lagi dalam study online pendidikan Islam bersama Ustaz Rohisham bin Abidin. Alhamdulillah, apa-apa semua sihat. Saya doakan agar semuanya sihat, ceria sentiasa di samping keluarga tercinta, insya-Allah. Jadi pada pelajaran kali ini kita akan berfokuskan kepada pelajaran tingkatan 3, iaitu pada pelajaran ke-15. Tajuk korban dan aqiqah, iaitu kita akan masuk pada unit 1 dulu, iaitu tajuk korban. Okey, para pelajar sekalian, boleh kita rujuk buku teks, rujuk buku nota ataupun bahan yang telah para pelajar sediakan. Jadi insya-Allah malam ni tak apa sihat sangat. Tak apa sihat sikit. Namun begitu insya-Allah, moga semua berjalan lancar lah, insya-Allah. Okey, seperti biasa para pelajar sekalian, sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, apa kata kita biasa-biasakan untuk kita mulakan dengan duduk dalam keadaan yang tertib, duduk dalam keadaan yang tenang, duduk keadaan yang paling selesa untuk kita menimba ilmu. InsyaAllah kalau dalam kelas kita tarik kerusi yang rapat-rapat, duduk dekat dengan meja, tangan jangan duduk di bawah, tangan duduk selesa lah. Tak kira lah, mungkin tak atas paha ataupun tak atas meja kan, ataupun bersandar dan sebagainya. Paling selesa itulah yang terbaik untuk anda belajar. Okey, dan seterusnya kita akan teruskan dengan apa? Seperti biasalah, kita akan mulakan pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah, dan kita akan teruskan dengan selawat kepada Nabi, dan kita akan teruskan dengan doa pendengar hati, insya-Allah. Kita mula dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey. Terusnya, seperti biasalah kita pastikan semua peralatan yang sesuai untuk pembelajaran telah pun siap berada di hadapan pelajar sekalian. Buku teks, buku nota, buku catatan, pen, pensil, pemadam, highlighter dan sebagainya, semua siap di atas meja, insya-Allah. Okey. Dan yang terakhir, sebelum kita nak menerima ilmu ataupun kita nak buat revision, ulang kaji, kita nak ulang belajar kembali bersama Ustaz pada malam ini, insya-Allah. Paling penting ikhlaskan niat kita, ikhlaskan hati kita, niat kita kerana Allah Ta'ala, dan jom fokus. Okey, kita akan masuk pada standard pelajaran dulu pada pelajar sekalian, insya-Allah. Sebelum kita masuk pada tajuk ataupun bab yang pertama dalam unit 1 korban ini, kita nak tahu tentang maksud, hukum, dalil serta haiwan yang disyariatkan untuk berkorban. Itu kita nak tahu. Maksud, hukum, dalil dan haiwan yang disyariatkan untuk korban. Okey, seterusnya pelajar dapat menjelaskan syarat sah, perkara sunat dan tempoh pelaksanaan korban,
Okey, yang kedua dan yang ketiga, pelajar dapat menjelaskan pembahagian daging korban. Jadi pembahagian daging korban yang lagi kita akan belajar juga, kita akan ulang kaji insya-Allah. Dan yang keempat, semua pelajar yang belajar pada malam ini, insya-Allah kita harapkan agar dapat merumuskan hikmah korban, hikmah ibadah korban insya-Allah. Dan yang terakhir, yang ni yang paling penting ni para pelajar sekalian, insya-Allah sama-sama kita berazam, kita tanamkan niat dalam hati kita untuk melaksanakan ibadah korban insya-Allah. Okey. Jadi maksud dan hukum korban dulu. Kita masuk maksud dan hukum korban dulu, okey? Maksud korban. Apakah yang dimaksudkan dengan korban? Menyembelih binatang ternakan, yakni binatang al-an'am. Binatang apa? Al-an'am. Pada bila? 10 Zulhijjah hingga akhir hari tasyrik, bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, sekali lagi, maksud dia apa dia? Yang pertama, menyembelih binatang ternakan, iaitu binatang al-an'am. Satu. Bila? 10 Zulhijjah hingga akhir hari tasyrik. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila ditanya tentang maksud, kita perlu ada maksud 3 ni. Okey? Apa kita nak buat? Apa itu korban, bila dan kenapa? Apa, bila, kenapa? Apa soalan tu kita perlu masukkan dalam jawapan. Okey. Jadi dapat cantik. Okey, hukum untuk ibadah korban, hukum apa? Sunat muakkad 1 dan wajib jika bernazar. Apa maksud dia? Okey, kita ambil dulu sunat muakkad. Sunat muakkad, sunat yang dituntut. Okey, bila kita ada kemampuan, kita dituntut untuk melakukan ibadah korban. Okey, boleh nak dapat cantik. Kemudian jika bernazar, apa maksud nazar? Berniat untuk melakukan satu ibadah kepada Allah dengan syarat telah melakukan perkara-perkara yang telah diniatkan itu. Maksud dia macam tu, lebih kurang lah. Maksudnya apa? Contoh, kalau dapat SPM 11A1 contoh, tengok dapat, sebelum tu bernazar, ya Allah, aku bernazar jika dapat 11A1 SPM, aku nak buat korban. Jadi bila dapat apa yang dinazarkan itu, apa yang diniatkan kerana Allah itu, benda yang baik saja, bukan benda yang tak baik. Bernazar ni hanya benda yang baik saja. Bila dapat, maka wajib ia melaksanakan ibadah tersebut. Boleh. Jadi dapat dua hukum sunat muakkad dan wajib bagi bernazar. Okey, seterusnya. Okey, kita masuk sikit spektrum ilmu. Ibadah korban disyariatkan pada bila? Tahun kedua Hijrah. Okey, sebagai mengingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi para pelajar sekalian mungkin dah sedia maklum, dah arif dah tentang kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi Ustaz tak perlu cerita dah. Jadi kalau mungkin ada yang ingat-ingat lupa, ataupun mungkin ada yang nak mengetahui dengan lebih lanjut kisah ini, para pelajar boleh merujuk ustaz-ustazah di sekolah. Okey. Jadi ibadah korban disyariatkan pada bila? Tahun kedua Hijrah. Okey, seterusnya. Dalil naqli pensyariatan ibadah korban. Kita rujuk ataupun kita tengok pada surah Al-Kautsar ayat yang kedua. Ayat kedua apa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasalli li rabbika wanhar. Maksud dia apa? Maksud dia apa? Tunaikanlah solat kerana Allah, kerana Tuhanmu, dan berkorbanlah kerananya. Itu dalil naqli yang mana Allah telah sebutkan dalam surah Al-Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Okey. Seterusnya kita masuk ke binatang ternakan. Untuk pengetahuan para pelajar sekalian, binatang ternakan untuk ibadah korban ni hanya ditentukan kepada sebilangan saja, bukan semua. Bukan semua binatang yang kita boleh makan boleh dijadikan haiwan untuk dikorbankan. Maksudnya macam tu. Bukan semua haiwan yang kita boleh makan. Contoh saya sebut
ayam, itik, ayam, itik, apa lagi, ikan, contoh itu adalah haiwan yang tidak boleh dikorbankan. Jadi haiwan apa yang boleh dikorbankan? Jom kita tengok bersama. Ada berapa jenis? 5 jenis. Ada berapa jenis? 5 jenis. Ingat bila ada soalan, sebutkan binatang al-an'am, binatang ternakan yang boleh dikorbankan, yang disyariatkan untuk berkorban. Ada 5. Yang pertama haiwan apa? Unta. Apa dia? Unta. Di Malaysia ni ada unta tak? Payah nak jumpa. Jadi unta ni mungkin sukar sikit orang Malaysia ataupun orang kita nak melaksanakan korban menggunakan haiwan unta. Okey, tak apa. Yang pertama unta. Yang kedua biri-biri. Ketiga kambing. Walaupun dua orang panggil keluarga lah, satu keluarga, 2 haiwan satu keluarga. Kambing, biri-biri. Kambing kambing dan juga biri-biri. Dia asing juga dua-dua tu. Kambing satu, biri-biri satu. Okey, dapat? Jadi ulang balik. Apa dia tadi? Unta, biri-biri, kambing. Cantik. Okey, seterusnya lembu. Yang ni memang popular di kalangan kita. Masyarakat Malaysia ni, masyarakat Islam Malaysia, memang kebanyakannya melakukan ibadah korban menggunakan haiwan lembu. Binatang ternakan lembu. Dan yang terakhir apa dia? Kerbau. Jadi para ujian sekalian, mungkin kita boleh buat ingatan kembali antara ciri-ciri binatang korban yang boleh kita buat. Apa dia? Yang berkaki 4. Yang berkaki 4 antaranya, dan yang lain-lain banyak lagi. Kalau nak cerita, para pelajar sekalian boleh rujuk pada tajuk sebelumnya, iaitu tajuk sembelihan. Okey, jadi kita akan teruskan dengan syarat sah korban. Syarat sah korban. Bila kita laksanakan ataupun kita buat syarat sah korban ini, maka ibadah kita akan diterima. Macam tu. Okey. Yang pertama apa dia? Yang pertama, niat berkorban. Jadi bila kita nak berkorban, kita kena niat dulu. Bila kita niat, insya-Allah untuk seterusnya ibadah kita akan diterima oleh Allah. Namun begitu, jika kita berkorban tanpa niat, kita melaksanakan ibadah korban tanpa niat, maka diterima tak amalan kita? Terima tak? Tak diterima. Tak diterima. Dia jadi macam sembelihan biasa. Sebab tu bila kita nak berkorban, niatkan dalam hati, ya Allah, tahun ni aku nak berkorban kerana mu, ya Allah. Aku berkorban dengan menyembelih haiwan apa? Lembu, kambing ini kerana Allah Ta'ala. Contoh macam tu. Niat. Okey. Niat waktu mana? Niat waktu mana? Bukan niat apa masuk awal tahun tu. Bukan niat awal tahun. Mungkin tengah tahun dia berubah niat dah. Contoh macam tu. Niat waktu mana? Waktu binatang tu nak disembelih. Maknanya bila pisau ataupun orang dah jatuhkan haiwan ternakan nak dikorbankan tu, kita pi tengok korban itu ataupun haiwan itu nak disembelih, kita niatkan kerana Allah. Niat waktu tu. Okey, boleh nah? Okey, seterusnya masa pelaksanaan. Masa pelaksanaan, waktu mana yang boleh dilaksanakan ibadah korban, iaitu selepas hari raya Aidil Adha, bukan Aidilfitri, Aidil Adha, pada berapa bulan? 10 Zulhijjah. Bila? 10 Zulhijjah hingga terbenam matahari pada akhir hari tasyrik, iaitu pada 13 Zulhijjah. Jadi berapa hari semua? Kita kira sama-sama. 10, 11, 12, 13, 4 hari. 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. Hari tasyrik, hari tasyrik 3, 11, 12, 13. Hari pertama tu hari raya korban. Jadi 4 hari dibenarkan untuk kita melaksanakan ibadah korban. 10, 11, 12, 13. Okey, cantik. Okey, apa lagi? Cukup umur. Cukup umur apa ni? Cukup umur haiwan yang nak kita korbankan. Cukup umur haiwan yang nak kita korbankan. Unta dulu kita tengok, 5 tahun dan ke atas. Maknanya 5 tahun ke bawah tak boleh lagi. Tak lepas syarat.
Bila kita buat ibadah korban unta bawah 5 tahun, 4 tahun ke, 2 tahun ke, 3 tahun ke, sah tak? Tak sah. Tak sah ibadah korban kita. Okey. Lembu ataupun kerbau pula berapa tahun? 2 tahun dan ke atas. Kambing 2 tahun dan ke atas juga. Biri-biri, biri-biri kecil sikit pada kambing, 1 tahun atau sudah bersalin gigi depan. Salin gigi depan, maknanya cabut salin keluar baru pula. Setelah berumur 6 bulan. Dapat dah ni. Tak apa, boleh tengok balik nah. Ustaz ada masukkan bahan slide ni dalam link di bawah ini. Jadi para pelajar boleh download dulu. Lupa Ustaz nak pesan tadi. Download dulu, kemudian print out, kemudian boleh kita buat catatan nota sikit di situ. Okey, untuk memudahkan dan memberikan lebih kefahaman. Okey. Dan keempat syarat sah korban, iaitulah sifat al-an'am itu sendiri yang ada pada haiwan. Yang pertama dan yang paling penting apa dia? Bebas dari sebarang penyakit dan kecacatan. Maknanya haiwan yang kita nak korbankan tu tak boleh ada cacat pun. Haiwan yang kita nak korban tu tak boleh ada sebarang penyakit. Maknanya sihat wal afiat haiwan tu. Contoh dia apa? Kalau ada haiwan yang kita nak korbankan tu, kita pergi tengok mata sebelah dia apa nama ni? Cacat. Mata sebelah cacat. Boleh tak kita buat korban pada haiwan tu? Tak boleh. Tak boleh menyeksa haiwan pula dan tidak cukup syarat sah korban. Kemudian ada penyakit pula yang teruk. Kurus sangat ke? Kan? Tengok pula ada apa? Ada tumpuk-tumpuk pada kulit dia, nampak macam ada penyakit ni. Boleh tak buat korban? Tak boleh. Tempang tu apa? Kaki pendek sebelah ke? Kan? Patah sebelah ke? Ataupun kurus yang melampau, tu tak boleh. Ataupun itu telah melanggar syarat sifat al-an'am itu sendiri. Okey. Jadi empat tadi. Apa nama ni? Syarat sah korban. Okey, spektrum ilmu sikit kita tengok. Al-Barra bin Azib meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 jenis binatang cacat yang tidak boleh dijadikan korban. Yang ni yang ikut pada yang tadi ni, Nabi jelaskan lagi kepada kita 4 kecacatan yang tidak boleh ada pada haiwan yang kita nak korbankan tu. Yang pertama, binatang yang telah jelas buta, tak nampak mata dia, walaupun sebelah tak boleh. Out dah, keluar dah. Ataupun yang jelas berpenyakit yang teruk. Nampak penyakit yang teruk, jelas tempangnya dan gila. Ada apa semua? 4. Jelas tempangnya dan gila. Okey. Hadis riwayat Abu Dawud. Okey, seterusnya perkara sunat korban. Jadi kita nak tengok pula bila kita nak berkorban, orang yang nak berkorban apa yang perlu dibuat. Apa yang perlu dibuat ikut Nabi. Nabi ajak kat kita, orang yang nak melakukan ibadah korban disunatkan untuk tidak bercukur dan memotong kukunya pada permulaan bulan Zulhijjah hingga selesai berkorban. Maknanya apa? Maknanya ada orang yang nak berkorban, dia telah tempuh haiwan untuk dikorbankan, masuk saja bulan Zulhijjah, dia tak boleh nak cukur sebarang bulu yang ada pada badan ataupun nak potong kuku, tak boleh. Tangan ke kaki ke tak boleh. Sunat, bukan tak boleh po kalau teruk sangat. Ni kuku panjang macam menakutkan tengok kan. Potonglah, nak buat macam mana kan. Maknanya kita kena buat persediaan lah. Sebelum masuk bulan Zulhijjah, potong siap-siap. Potong siap-siap. Masuk bulan Zulhijjah tak boleh potong. Bukan haram lah. Sunat. Sunat potong. Tak boleh cukur, tak boleh potong kuku. Okey, yang pertama. Sampai habis korban. Dah habis korban, dah sembelih haiwan korban, dah selesai, bolehlah nak buat cukur dan juga potong kuku. Okey. Itu sunat, bukan haram lah, sunat. Okey, yang kedua.
melakukan penyembelihan kurban dengan sendiri dan tidak berwakil kepada orang lain. Belakang tu jika mampu. Jika mampu. Ada orang dia tak boleh tengok darah. Ada orang dia rasa macam nak termuntah bila tengok darah. Macam tu. Dia bila bau darah pun dia pening kepala tu, dia naik rasa macam loya, dia rasa loya nak keluar, nak muntah. Jadi ada orang yang tak boleh nak sembelih, tak boleh nak melakukan sembelihan sendiri, maka dia tak mampu, dia wakilkan kepada orang. Tak ada masalah. Cuma dia tak dapat pahala sunat lah. Tak apa, tak dapat pahala sunat. Jadi kalau yang mampu, buat sendiri, sembelih sendiri, InsyaAllah pahala sunat dapat. Okey, boleh nah. Yang ketiga, melaksanakan segala sunat sembelihan seperti menghadap kiblat dan alat sembelihan yang tajam. Yang ni adalah sangat penting sebelum kita nak melaksanakan ibadah kurban. Yang pertama, Nabi ajak bila kita nak sembelih ni, kita menghadap kiblat. Belah mana kiblat kita menghadap, kita sembelih. Baca apa? Bismillahi Allahu Akbar. Okey. Dan alat sembelihan kita tu tajam. Pisau yang tajam. Kalau baru beli pun asah lagi, bagi tajam betul-betul. Sebab apa? Nabi ajak kat kita supaya tidak melakukan kekejaman. Bukan kekejaman, maksudnya apa? Penganiayaan kepada haiwan. Macam tu. Bila kita guna pisau yang tak tajam, pisau yang tumpul, bila kita nak sembelih sekali tak lepas, tak putih urat yang perlu untuk dipotong tu, tak putih. Kita sembelih sekali lagi, kita buat 2-3 kali, menyeksa haiwan itu. Jadi itu sangat tidak digalakkan dalam Islam. Sebab tu buat dulu perkara-perkara sunat yang perlu sebelum nak melakukan sembelihan. Apa dia? Tajamkan alat sembelihan itu. Okey, pisau kita. Yang keempat apa? Membaca Bismillahi Wallahu Akbar. Bismillahi Wallahu Akbar dan bersalawat kepada Rasulullah ketika sembelih. Ni kita duduk nak sembelih ni. Sebelum kita tarik pisau, kita baca Bismillahi Wallahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Tarik. Tu macam tu contoh kan. Siapa yang boleh nak buat sembelihan sendiri, silakanlah, tak ada masalah. Okey, yang kelima. Yang kelima ni Nabi ajak kepada kita, bila kita nak sembelihan, kita nak menyembelih haiwan al-an'am, haiwan korban, kita baca doa. Sikit Nabi ajak. Apa dia? Allahumma haza minka wa ilaika. Fataqabbal minni. Allahumma haza minka wa ilaika fataqabbal minni. Maksud dia apa? Ya Allah, binatang ini daripadamu ya Allah, dan kembali kepadamu ya Allah, terimalah kurbanku. Itu doa kita. Itu doa kita yang melakukan ibadah kurban. Jadi ini 5 perkara sunat ketika melakukan ibadah kurban. Okey, tempoh pelaksanaan kurban bila ni kita nak buat pelaksanaan kurban ni? Tengok macam tadi kita dah sebut tadi ni, bila 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik. 3 hari tasyrik termasuk 10 hari hijrah. Berapa hari? 4 hari. Kita tengok yang pertama, masuknya bulan Zulhijjah, orang yang nak berkorban, macam tadi kita sebutkan tadi, nak kata dirang, bukan dirang, makruh. Macam tu, makruh bercukur, makruh memotong kuku. Nak potong boleh tak? Nak bercukur boleh tak? Boleh, tak ada masalah, boleh. Cuma makruh. Makruh ni perkara yang tidak digalakkan untuk kita buat. Kalau boleh kita tinggal. Macam tu. Kalau boleh kita tinggal, kita buat benda yang sunat, dapat pahala kepada kita. Okey, bila masuk 1 Zulhijjah, tak boleh cukur, tak boleh motong kuku. Tambahan, berkorban tidak sah dilakukan sebelum 10 Zulhijjah. Ingat, 1, 2 sampai 9 Zulhijjah
jika kita melaksanakan ibadah korban sah ataupun tidak? Tak sah. Tidak sah melakukan ibadah korban sebelum 10 Zulhijjah. Ini dapat. Okey, seterusnya. Pada 10 Zulhijjah, waktu penyembelihan yang afdal. Yang afdal ni yang lebih baik, bermula selepas naik matahari, selepas solat Aidiladha dan 2 khutbah. Itu afdal. Penyembelihan yang afdal bermula selepas naik matahari, selepas solat Aidiladha. Selepas solat Aidiladha selesai, termasuk 2 khutbah Aidiladha, barulah kita boleh nak berkorban, melakukan ibadah korban. Bukan kita ni berkorban, kita yang kita terkorban lah, bukan maksudnya. Melakukan ibadah korban itu afdal waktu mana? Selepas solat Aidiladha. Macam tu cerita dia. Okey ke tu? Okey ke? Boleh ke lagi ke? Boleh insya-Allah. Pelan-pelan duduk sambil duduk. Kata rehat. Kalau nak pause dulu. Nak pergi bilik air ke, nak pergi bancuh kopi ke teh ke, gitu, tak ada masalah apa. Okey. Benda boleh rewind, boleh stop, boleh pause, boleh play again, tak ada masalah. Yang penting tengok belajar, sambil ustaz dapat pahala tu kita nak kan. Kita kongsi insya-Allah. Okey, seterusnya apa yang kita nak buat? Pada 10 Zulhijjah selesai, 11 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah dan 13 Zulhijjah. Sunat melaksanakan ibadah kurban. Tadi kita dah contoh 10, 11, 12, 13. Okey, dan tengok 14 boleh lagi tak ibadah kurban kita nak buat? Tidak boleh lagi dah. Kurban tidak boleh, tidak sah dilakukan selepas terbenam matahari 13 Zulhijjah. Masuknya waktu maghrib, masuknya 14 Zulhijjah waktu maghrib itu, maka tidak boleh lagi dilaksanakan ibadah kurban. Okey, selesai. Spektrum ilmu. Agihan daging kurban. Ini perbaja kena tahu ni. Agihan daging kurban. Orang yang melaksanakan ibadah kurban wajib semua daging kurban bagi orang yang bernazar. Tadi ni kita sebut tadi ni, hukum ibadah kurban wajib bagi orang yang bernazar. Maka bila dia laksanakan ibadah kurban dia, orang yang nazar ni, dia wajib menyedekahkan semua daging kurban itu kepada fakir dan miskin. Boleh dia ambil tak? Tak boleh. Boleh dia bagi dekat orang lain, ahli keluarga dia tak? Tak boleh. Jadi apa perlu dia buat? Dia ambil semua daging yang dia korbankan itu, dia bagi kepada fakir dan miskin. Dapat? Cantik. Okey. Orang yang berkorban, ingat ya, orang yang berkorban haram menjual daging korban. Dah buat korban, ambil daging, pergi jual pula. Boleh tak? Tak boleh. Haram menjual daging korban, termasuk apa dia? Walaupun orang kata daging saja ke Ustaz? Tak, termasuk apa? Kulit, limpa, susu, gigi, kepala dan bulu binatang korban. Macam tu. Kalau orang nak buat macam mana Ustaz? Nak buat macam mana? Bagi je, tak boleh nak jual. Kepala RM50. Contoh, bulu ni RM10. Tak boleh. Kena bagi je. Bagi dekat orang. Bagi kat orang. Okey, jadi dapat orang yang nazar wajib bagi semua, tapi orang yang korban haram menjual daging korban termasuk yang lain. Okey, dapat. Okey, kita masuk ke bab seterusnya, iaitu pembahagian daging korban. Jadi orang yang berkorban ni perlu tahu bahawa daging korban yang telah dilaksanakan ada 3 bahagian. Ada berapa bahagian? 3 bahagian. 1/3 dimakan oleh pihak yang berkorban dan anggota keluarganya. 2 sekali, bukan dimakan oleh orang yang berkorban saja. No, termasuk dengan anggota keluarganya. Maksudnya apa? Siapa nak buat kenduri, guna bahagian ni lah. Dia ambil 1/3, bawa balik, masak daging sup.
Allah, sodak tu kan, ketuk lengkuas sikit, buh serai sikit, alamak apa nak kata kan. Buat pula daging masuk asam, bubur pula dengan sambal ayam asam ke, Allah sedap noh. Macam tu. Okey, 1/3 dimakan oleh pihak yang berkorban dan anggota keluarganya. 1/3 lagi dihadiahkan ataupun diberikan kepada sahabat handai, termasuk orang kaya atau jiran. Boleh diberikan kepada siapa saja. 1/3 lagi boleh diberikan kepada siapa saja daging korban tersebut. Nak bagi, tak kira lah orang kaya ke, jiran-jiran tetangga ke, boleh diberikan. Okey. Dan 1/3 lagi disedekahkan kepada fakir dan miskin. Kita nampak ada orang miskin di rumah ataupun di kawasan itu, kita asing siap-siap 1/3 ni kita bahagikan ataupun kita berikan kepada mereka, fakir dan miskin. Okey, seterusnya hikmah korban. Masya Allah, bila orang yang melaksanakan ibadah korban, hikmahnya begitu banyak, hikmahnya begitu besar. Masya Allah, tabarakallah. Jadi antaranya apa dia? Yang pertama, mengagungkan syiar Islam yang merupakan tanda takwa bagi mendekatkan diri kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengagungkan syiar Islam. Nah, bila kita buat ibadah korban, kita mengikuti syariat yang Allah telah perintahkan kepada kita, maka secara tak langsung kita telah mengagungkan syiar Islam itu sendiri. Insya-Allah. Okey, yang pertama. Yang kedua, menghayati semangat pengorbanan agung yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, supaya semangat tersebut menaikkan semangat jihad. Jihad kepada siapa? Kepada kita. Sentiasalah untuk berkorban, bukan korban kepada diri saja, korbanlah kepada semua orang yang berada di sekeliling kita. Mak ayah kita, ahli keluarga kita, sahabat kawan kita pun kita kena berkorban kadang tu. Guru-guru kita, masyarakat, dan yang paling penting kita perlu berkorban segala-galanya kerana siapa? Allah Ta'ala. Macam tu. Kita kena korban banyak-banyak ni, insya-Allah pahala ni besar pada orang yang sentiasa berkorban demi Allah, demi agama, insya-Allah. Okey. Kedua, yang ketiga apa dia? Bila kita berkorban, dapat mengeratkan persaudaraan antara umat Islam. Waktu mana yang boleh kita nampak, kerana solat Aidil Adha ni, solat sunat ni menghimpunkan seluruh umat manusia, kan? Bila kita duk sedekah daging korban juga, boleh nampak kita punya persaudaraan, kita punya ukhuwah antara kita. Sebab tu bila kita buat ibadah korban ni, besar sangat dia punya hikmahnya. Okey. Seterusnya yang keempat, tanda syukur. Rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat, supaya rezeki yang diperolehi sentiasa diberkati. Para pelajar sekalian, nak berkat rezeki kita, nak berkat ilmu kita, kadang tu nak sebut pasal ilmu sikit, kadang kita kena berkorban. Kita kena banyak memberi, barulah kita nak terima tu banyak. Jangan kita jadi orang yang banyak menerima. Jangan. Biarlah hidup kita ni sentiasa dihiasi, sentiasa diisi dengan memberi. Kalau kita tak boleh nak memberi dari sudut harta benda, kan? Harta benda kita tak ada, para pelajar sekalian. Mungkin kita ada ilmu, kita bagilah ilmu kita, sedekah ilmu kita, korban sikit apa yang ada pada diri kita, kita sedekah ilmu pada orang lain. Ajak. Apa lagi tak boleh nak bagi kepada orang. Harta tak ada, ilmu pula tak cukup, contoh, kan? Tak boleh nak bagi apa lagi? Kita bagilah tenaga kita, kekuatan badan kita ni. Nampak ada orang memerlukan bantuan untuk mengangkat barang, contoh, kan? Kita jangan tolong juga. Tolong apa? Tolong tengok. Abang nampak berat, nampak tu berat tu, dalam 10 kilo rasa ringan lagi. Tu 20 kilo tu rasa berat tu. Angkat kuat sikit bang. Yang kita duk bagi arahan pula. Alamak, pilah tolong. Tolong, tak payah cakap apa-apa.
pi minta abang dia lah. Satgi pi tiba-tiba pi terangkat sekali dengan dia pula lagi. Pi kat dia, abang, kakak, saya tolong tak apa. Baik, saya tolong angkat sikit. Tolong, tak ada masalah. Angkat baik, kita bagi sumbangan kat dia. Allah, sonok dia tu. Tak ada harta, ilmu tak apa cukup nak bagi. Mungkin tak apa nak sihat, mungkin kekuatan fizikal tak apa kuat. Nak bagi juga ni kat orang macam mana? Cara dia apa dia? Kita bagilah melalui lisan kita. Lisan pun boleh juga para pelajar sekalian nak bagi dekat orang ni manfaat ni. Macam mana? Kata-kata yang baik, kan? Kata-kata yang baik, nasihat yang baik. Dan orang kata apa? Kalau tak boleh tak boleh cakap benda yang baik, jangan sakiti hati orang. Macam lagu tu dia kata apa? Jika kau tak mampu memberiku senyum, usah kau hadirkan dengan kedukaan. Kan? Jadi berilah kata-kata yang baik juga adalah salah satu bentuk pengorbanan yang boleh kita berikan manfaat kepada orang lain. Okey, spektrum ilmu sikit sebelum kita tamat ataupun habis kita penjarahan kita pada hari ini. Kita tengok sikit daripada Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya amalan yang dikerjakan oleh anak Adam yang paling disukai oleh Allah pada hari Aidil Adha, apa dia? Ialah korban. Pada hari Aidil Adha, Allah sangat suka kepada orang yang melaksanakan ibadah korban. Sesungguhnya binatang yang dikorbankan pasti datang menemui tuannya pada hari kiamat, lengkap dengan tanduk, kuku dan bulunya. Masya Allah. Ni nanti kita di hari kiamat nanti, akhirat nanti, Masya Allah, bila kita melaksanakan ibadah korban, haiwan yang kita korbankan tu akan datang balik mai dekat kita. Allah akan cari tuan dia yang melaksanakan ibadah korban tu, lengkap dengan bulu, dengan tanduk, dengan kuku. Allahu Akbar. Sekok. Kalau kita korban banyak ekor emas dekat kita, Masya Allah, di hari kiamat nanti. Dan sesungguhnya darah sembelihan korban itu telah mendapat tempat istimewa di sisi Allah sebelum ia jatuh ke tanah. Masya Allah, besar ganjarannya Allah nak berikan kepada kita. Bila darah nak turun, nak jatuh ke tanah tu, Allah telah meletakkan sesuatu yang istimewa kepada orang yang melaksanakan ibadah korban. Masya Allah, maka galakkanlah dirimu untuk berkorban. Tu Nabi pesan kat kita. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Okey, wallahu alam. Cepat sangat ke? Rasa okey lah kot, pelan-pelan lah boleh ya turun ni kan, pelan-pelan lah insya-Allah. Okey, kalau rasa macam laju, rasa macam tak boleh nak catch up, tak boleh nak dapat pelajaran kita pada hari ini, boleh rujuk balik, boleh tengok balik, dan untuk maklumat lanjut rujuklah Ustaz-Ustazah di sekolah, insya-Allah. Jadi Ustaz rasa sekadar itu saja perkongsian kita pada hari ini. Yang baik itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta maaf, minta ampun anda ada kekurangan, kesilapan di mana-mana. Mohon tunjuk ajar semua yang mana insya-Allah semuanya akan berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu saja. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.